game kedua FIDE World Championship ataupun kejuaraan dunia 2021 di antara Magnus Carlsen bertemu dengan Ian Nepomniachtchi. Magnus Carlsen bermain putih dan Nepomniachtchi bermain hitam. D4, Carlsen bermula dengan pertama D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, D5, G3. Okay, Carlsen memilih untuk penceto bishopnya, main variasi Catalan, Bishop E7, Bishop G2. Sudah semestinya sekiranya hitam makan pawn ni, putih boleh saja mendapatkan balik pawn tu dengan cara yang paling mudah ialah Queen A4 sebagai contoh, Bishop D7, Queen take C4 dan putih berjaya mendapatkan pawn tengah hitam berbanding putih yang hilang pawn tepi. Tapi biasanya top player dia akan bermain Queen C2 menyerang pawn C4 dan kita mungkin terfikir kenapa hitam tak jaga je B5, tapi sebenarnya sekiranya hitam memilih untuk menjaga pawn ni dengan cara B5, dia akan terdedah dengan banyak serangan nanti. Sebagai contoh yang paling mudah sekali adalah Knight E5 membuka diagonal ni untuk menyerang rook di E8 dan sekiranya C6 makan saja. Ini contohlah dan pawn ini juga sebenarnya biasanya akan menjadi lemah dengan putih akan undermine atau melemahkannya dengan main A4 dan sebagainya, B3 Okey. Okey, kita kembali kepada game tadi. Bishop G2, castling. Okey, sekarang hitam memilih untuk makan pawn tu dan putih main Queen C2, B5. Okey, di sini hitam yang king dia telah castling, ya. Mungkin di sini lebih selamat untuk dia makan pawn di C4 dan main B5 berbanding dengan sebelum dia castling tadi. Okey. Dan Carlsen terus bermain seperti biasa dalam posisi ni, iaitu apabila hitam menjaga pawn C4 ni dengan B5, so biasanya putih akan main Knight E5 untuk buka diagonal ni. Okey. C6, A4. Okey, kita tengok di sini. Sekiranya A4, okey, A4 di sini, Knight C6, menyerang Queen. Hitam boleh saja makan dan putih bila makan dah ada check sebab king dah castling. So hitam boleh saja bermain rook B8 selepas tu dan pawn ni of course putih tak boleh nak makan sebab rook terjaga. So pasal tu masa opening tadi Nepo dia tak makan di take C4 selagi king dia belum castling sebab kalau king dia belum castling, bishop ni makan ada check dan bishop ni akan makan rook di E8. Okey, A4 seperti yang kita ketahui hitam up satu pawn, tapi pawn-pawn ni adalah lemah kerana diserang oleh semua piece-piece putih. D5, okey, cuba block bishop ni. Okey, Knight C3, okey, menambahkan lagi tekanan di D5 dan B5. F6, okey, ini satu move yang agak komital kerana bila hitam bermain F6, dia memang nak menghalau knight ni agak kuat di sini, yang ada oppose ni, tapi dia akan melemahkan E6 ni pawn E6 ni akan menjadi target kemudian. Dia patah balik Queen D7. Okey, Queen D7 ni nampak macam move yang agak pelik kerana biasanya D7 ni akan digunakan oleh knight ataupun mungkin bishop dan jarang queen duduk di sini tapi disebabkan E6 ni dah lemah, sebenarnya queen
Bila hitam main queen d7 ni mungkin nanti boleh diserang bishop h3 dan sebagainya. Tapi queen d7 ni ada idea yang satu, sudah semestinya menjaga e6, pada masa yang sama juga menjaga c6 dan b5. Sebab sekiranya putih bermain a take b5, c take b5, dia tak boleh nak makan b5 sebab queen ada jaga. So queen d7 ni bukanlah satu move yang buruk. Ada idea di sebaliknya. e4, okey. Putih cuba membuka menyerang knight ini. Knight b4. Okey, menyerang queen, pada masa yang sama kuda ni menuju ke d3. Itu knight d3. Okey, kita nampak knight bila berada di 6 rank lawan ataupun baris ketiga lawan kita. So knight ni agak kuat kerana dia menjaga banyak square-square yang penting. Jadi knight di baris ketiga, kalau knight kita dapat masuk ke baris ketiga dan disokong oleh pawn, dalam chess dipanggil octopus ataupun sotong gurita. Kenapa dipanggil octopus ataupun sotong gurita? Kita tengok di sini, ini sotong gurita octopus. Dia ada banyak orang kata tangan ataupun kaki dia yang menyerang banyak tempat. So sama macam knight, walaupun sebenarnya ini merupakan knight, tapi apabila dia berada di baris ketiga dan disokong oleh pawn, kita nampak di sini dia macam ni semua dia punya belalai lah ataupun tangan, whatever yang kita panggil lah. Dia menjaga banyak square-square penting. So e5, okey. Okey, nak membuka bishop ni diagonal ni, bishop b7. So hitam pun develop dan jaga square ni. E take f6, bishop take f6. Okey, kita nampak di sini pawn e6 ni semakin weak. Selepas putih dah main e take f6, dah ada open file, boleh menyerang. Ini kemungkinan. Right. Knight e4. Okey. Okey, knight a6. Okey, menjaga square c5, malah mungkin juga akan pergi ke b4. Knight e5. Okey, knight e5 ni bukanlah satu move yang agak baik daripada Carlsen. Kenapa? Kerana selepas Carlsen bermain knight e5, mungkin Carlsen dia nak tukar octopus ni, nak exchange octopus ni, sebab pada masa sama dia menyerang d7. Tapi apabila hitam makan, kita tengok di sini knight hitam ini dia menjadi semakin kuat kerana dia mengancam untuk main knight b3. Knight ini dah jadi hidup. Okey. So knight d6. Okey, putih pun dia nak, Carlsen pun dia nak octopus juga di sini. Seperti yang kita ketahui, octopus ni dia di 6 rank, di baris ketiga lawan, menjaga banyak-banyak square. Dia disupport oleh pawn. Knight b3. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, sekarang knight hitam mengancam untuk menang material, dan rook b1. Okey, kita tengok di sini Carlsen terpaksa memberi material, tapi mungkin sebagai timbal balik ataupun composition, dia mempunyai knight di d6 ini, octopus yang disupport oleh pawn yang agak kuat kerana dia tidak boleh di attack oleh piece-piece yang sama nilai dengan dia, sebab hitam hanya ada bishop di petak putih sedangkan knight ni duduk di petak hitam. Jadi sekiranya hitam nak halau
knight ni dia terpaksa sacrifice menggunakan piece yang lebih bernilai lah, seperti rook. Dan dia juga tak ada cara nak, susah lah dia nak bunuh pawn ni yang support knight ni. So ini mungkin composition yang Carlsen harapkan apabila dia bagi material, dia sacrifice rook dia tadi. Okey. So rook b8, okey. So menjaga knight db7, bishop db7, rook d1. Okey, sekarang rook d1 ni duduk di open file dan mengancam untuk discover attack. Sebagai contoh knight b5 untuk menyerang queen. Okey, bishop a8, okey, menyelamatkan bishop dan membuka file B untuk rook hitam. Bishop e4 okey. Bishop e4 ni satu move yang agak menarik kerana dia mengancam untuk menyerang a7. Sebagai contoh mungkin ada idea untuk sacrifice di sini. Ini saya bagi contoh lah, kata hitam bermain contoh a6, okey, mungkin ada idea macam ni contohnya. Walaupun mungkin tak berjaya sebab ini contoh je lah. Rook ni mungkin boleh transfer ke h4 untuk mengancam untuk mate di sini sebab king ni tak boleh nak keluar. So of course hitam mungkin boleh main g6 untuk membuka laluan queen, tapi yalah, check ada macam-macam threaten di sini. Okey, paksa bagi queen lah. Ini contoh lah itu kalau hitam main move yang lemah, contohnya sebagai a6 lah. Tapi tempo sudah pasti dia dah calculate semua tu. So dia bermain c3. Okey, move c3 ni sebenarnya juga bukanlah satu move yang sangat baik kerana di sini putih mempunyai satu tempo, iaitu apabila dia main queen c2, queen dengan bishop ni menyerang h7, double battery kat sini. So dan pada masa sama queen ni tempo menyerang pawn c3 dan apabila hitam terpaksa main g6 untuk cover h7. So sekarang ni putih berjaya makan pawn c3 ni, dan selepas b take a4, queen take a4, kita nampak di sini pawn c6 ni sekarang hitam ada masalah nak freekan game dia sebab hitam bishop ni tak main. Bishop ni agak pasif, jadi salah satu cara dia ialah untuk bermain c5 untuk buka, tapi of course queen ni tak ada siapa jaga, so putih akan makan queen tu. So sekarang ada masalah dengan pawn c6 so itu semua disebabkan oleh move c3 tadi. So Nepo bermain rook fd8 untuk menjaga queen. Sekarang dia mengancam untuk main c5. Okey, rook a1. Okey, rook a1. So attack a7 ni. Okey, c5. So sekarang telah freekan bishop dia di sini. Queen c4. Okey, putih tak nak exchange queen, tapi mengekalkan queen dia yang lebih aktif berbanding queen hitam, dan pada masa yang sama attack e6, exchange. Okey, so hitam berjaya menghalau sementara knight ni, tapi knight ni masih boleh lagi pergi ke petak d6, malah f6 sekali. King h8 sudah semestinya hitam tak nak kena fork di sini. Sebagai contoh, katalah hitam bermain move macam f5 ni, kenalah fork. So hitam melarikan king dia ke tepi dan pada masa yang sama keluar daripada diagonal ni, knight d6. So kembali knight ini kembali menjadi octopus yang kuat, menjaga macam-macam square. Okey, rook d6. Sekarang ni kita sudah nampak bahawa
hitam agak sukar untuk memendung knight ni dan sekarang ni Nepo membuat persiapan untuk sacrifice knight ni. Sebab selagi knight ni berada di sini agak sukar untuk queen dengan rook hitam ni nak menjadi aktif So Kasan dapat lagi 1 point dan point sini menjadi potensi untuk jadi strong pass point. Okay, rook b8, so double di d5, king g2. Okay. Kasan cuba mengelak daripada pertukaran rook. Sebagai contoh, sekiranya rook b1, rook ni boleh makan a7 sebab tak ada lagi check sebab king ada di sini. a6, okey, menjaga point a6 ni dengan rook. King h3, okey, ini satu defensive move yang agak unik kerana king ini berlindung dengan cara keluar daripada dia punya kubu, tapi tak ada piece hitam yang boleh menyerang di sebelah king side dan sebenarnya di king g2 ni lagi bahaya kerana terdedah dengan queen c6 boleh check dan force tukar queen dan sebagainya. Rook c6, queen d4. Okey, hitam pemain king g8 untuk keluar daripada diagonal ni. Sebagai contoh, sekiranya hitam katalah dia bermain a5, katalah dia sacrifice knight ni, ada check di sini Okey, so okey, Nepo keluarkan king dia daripada diagonal. Okey, c4, tolak pawn ni mungkin untuk mara ke c5 lagi untuk support lagi knight ni. Queen c7, okey, sekarang ni macam untuk menyerang, menambah pressure pada pawn c4 ni. Okey, queen g4, okey, attack pawn e6. Okey, di sini Nepo telah buat keputusan untuk sacrifice atau membeli balik material dia dengan bunuh knight d6 tu yang agak kuat. So sekarang kita tengok game dah jadi balance, dah jadi sama, cuma pawn hitam sedikit bad lah kerana 2 isolated pawn berbanding dengan putih hanya ada 1 je. Dan di sini kita tengok dengan move ini lagi Kasim buat satu kombinasi ringkas yang menyebabkan dia menang lagi 1 point, check, dan pada masa yang sama pawn a6 ni akan putih dapat tangkap Okey, so sekarang kita tengok di sini putih yang up material cuma 1 pawn je lebih dan pawn semua berada di sebelah yang sama, king side, jadi agak sukar untuk putih menang lah kerana hitam tidak ada weakness dan 1 pawn agak sukar lah untuk menang Okey, rook f8, attack f2, f4. Okey, so semakin banyak pertukaran semakin susah putih nak menang. Okey, so 3 lawan 2 dan kedua-dua dan kesemua pun adalah connected, jadi agak sukarlah untuk putih nak menang. So game ni akhirnya berakhir dengan seri Okey, putih susah nak buat progress Okey, king ni memang agak sukar dia nak aktif kerana akan terdedah dengan check oleh rook hitam di belakang Okey, dan king ni memang tak boleh meninggalkan king side sebab kalau dia tinggal pawn-pawn ni semua akan menjadi weak So kedua-dua pemain bersetuju untuk draw. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.